Okay. So hari ni kita nak belajar pasal pemasaran. Okey, pemasaran ni sebab kalau dulu orang kata kalau tak ada duit tak boleh berniaga. Tapi sekarang ni kalau tak ada marketing tak boleh berniaga. Duit dah jatuh number lain. Okey, so hari ni saya nak share apa dia tips-tips pemasaran untuk kita jual untuk kita menjual produk kita ataupun perkhidmatan kepada pengguna. Okey? Okey. Tak boleh pula dah. Okey. Apa itu pemasaran? Okey, apa itu pemasaran? Kat dalam ni ramai juga budak-budak pelajar-pelajar marketing kan, semua mesti tahulah apa itu pemasaran. Okey, kalau ikut apa itu pemasaran dari istilah buku, merancang dan melaksanakan konsep, harga, promosi dan pengagihan idea, produk dan perkhidmatan untuk mencipta pertukaran yang memuaskan objektif individu dan organisasi. Ini kalau kita tengok daripada dalam buku lah definisi pemasaran. Okey. Kalau definisi orang industri dia lain sikit. Okey. Apa yang anda lakukan untuk menawarkan produk atau perkhidmatan ke tangan pelanggan demi memuaskan kehendak dan keperluan. Okey, dalam pemasaran kita kena alert dua benda ni, kehendak dan juga keperluan. Okey, apa yang kita tawarkan, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menawarkan produk ataupun perkhidmatan kita kepada pelanggan. Itu adalah istilah pemasaran bagi orang industri. Orang industri ni apa? Orang industri ni adalah orang yang memang usahawan yang memang ada dalam perniagaan. Tak kisahlah dia perniagaan produk ke ataupun dia service. Okay? Okay. Kita kena pandai ambil peluang. Anda tidak akan tahu apa yang di sebelah sana. Kita mencuba. Maksudnya kita duduk dalam satu zon selesa. Tapi kita tak cuba ke satu benda. Jadi masih di tahap itu. So kita kena pandai ambil peluang. Ganggu saya punya slide pula. Okey. Kemudian, okey. Inilah adalah masa terbaik untuk kita berubah sama ada produk ataupun apa-apa. Okey. Dalam tempoh 2 tahun, hampir 2 tahun kita pandemik, sebenarnya waktu 2 tahun ni, lebih kurang 2 tahun ni adalah waktu yang sesuai untuk kita buat R&D pada produk kita. Okey, mungkin selama ni kita kata kita punya curry puff frozen yang terbaik, tapi kenapa masa waktu pandemik kita tak ada sale? Okay, kita tak ada sale. Ada usahawan saya tu dia ada 5 orang pekerja IKS lah buat curry puff frozen, cucuk badak frozen, tapi bila masuk pandemik saja ujung bulan 3 2020 dia dah kena berhentikan pekerja dia, produk dia tak laku di pasaran. Kenapa? Kan? Selalu orang tanya, kenapa macam tu? Sebenarnya dalam tempoh pandemik ni adalah masa yang terbaik untuk kita buat R&D, kita survey, kita cari bahan mentah yang sesuai, kita beli produk pesaing. Okey, sila rancang, jangan shop sendiri. Yang ni yang penting. Rancang tu bukan rancang produk saja, rancang juga bahan mentah, perancangan, macam mana kita nak pasar, siapa punya sasaran pelanggan. Kan? Okey, so kita jangan shock sendiri, kita jangan assume. Kita jangan assume yang kita punya produk atau perkhidmatan tu dah yang terbaik. Sebab setiap hari akan ada persaingan. Kan? Macam kalau zaman dulu, satu ketika dulu, jus asam boy. Memang laku sepanjang jalan daripada Perlis sampai ke Johor, air jambu asam boy saja. Kan? Tapi dia adalah satu tahap je. Lepas tu dia dah tak ada. Lepas tu ayat apa? Ayat boba. Boba pula. Trend boba. Sekarang lepas tu air jagung ketagih. Okey, tapi itu semua adalah produk-produk yang mana ada masa saja. Kan? Lepas tu dah tak ada dah. Big cup. Dulu ni semua orang jual big cup. Big cup sampai RM4.5 satu cup yang besar tu. Tapi sekarang ni dah kurang dah.
Dah banyak dah tak buat dah benda-benda tu. Okey, so kita kena carilah minuman apa yang evergreen. Maksud dia, minuman apa yang kalau kita jual memang laku. Minuman apa? Ada siapa sini pandai teka? Cuba teka minuman apa yang evergreen. Saya yang makcik-makcik ni pun suka minum, yang remaja pun suka minum, yang kaki tangan kerajaan pun suka minum. Jadi kita kena cari ayat macam tu. So ayat apa yang cuba teka. Cuba teka. Teh. Cendol. Teh ais. Ya. Kopi gantung. Ya, teh ais, kopi. Itu adalah minum evergreen. Minuman yang kita buat, cuba tengok kalau kita tengok kat jalan-jalan kampung, kan kalau kita jalan-jalan pekan mesti ada teh ais ketagih, kopi padu apa semua kan. Yang ni adalah minuman-minuman evergreen. Ayak tebu. Kalau orang Kedah kata ayak nyok, okey. Itu adalah minuman-minuman yang kalau kita jual memang ada potensi. Tapi kalau kita jual yang macam boba-boba, sekarang ni bukan zaman boba dah. Kan dulu kat kek, dalam kek pun letak boba, aiskrim pun letak boba kan. Okey, dia adalah bermusim. Okay, kita tengok lagi. Okey, saya suka bila kita bercakap mengenai pemasaran ni, saya suka bawa tuan-tuan dan puan-puan ke melihat usahawan-usahawan yang berjaya. Okey, ni persediaan menjadi usahawan. Tuan-tuan dan puan-puan kenal tak siapakah wanita yang hebat ini? Wanita cantik ini. Siapakah wanita ni? Kenal tak? Kenapa saya kata dia hebat? Sebab kek dia berharga bukan RM47. Kek dia berharga RM47,000. Dan dia pernah buat kek kahwin untuk Amar Bahrin dengan Amiza tu RM15,000. Apa specialnya kek dia? Dia ni siapa? Ya, Pandai and Idris. Dia adalah seorang founder yang buat kek cheesecake leleh. Dia adalah founder. Okey, apa kelulusan dia ni? Sampai dia boleh jual kek yang sampai harga RM47,000. Rasa macam mana lah kek RM47,000 tu. Saya cuma pernah makan kek yang harga RM3,000 saja. Nak kata sedap macam mana kek yang kita buat jugalah. Tapi mungkin ada special yang membuatkan kek dia menjadi permintaan VIP. Okey? Okey. And Idris ni, dia adalah dia berasal daripada Bukit Merah Lectang Resort. Dia bekerja di situ sebagai waitress. Tapi dalam masa yang sama, dia pandai buat kek. Jadi, bila dia kerja, dia himpun duit. Masa dia jadi waitress dekat Bukit Merah Lectang Resort tu. So, bila dia dah cukup modal, dia berhenti kerja dan dia buka kedai. Dia buka kedai dan bila dia buka kedai tu, dia gagal. Sebab dia tak boleh bayar sewa kedai, dia tak boleh bayar gaji pekerja, ansuran kereta masa tu dah 6 bulan tak bayar. Dan satu turning point dia masa dia pergi beli barang nak buat kek, dia dengan mak dia, orang tahan ambil kereta dia. Dan dia terpaksa berjalan kaki balik ke rumah dia yang 6 km dengan mak dia. Dan waktu tu dia nampak mak dia menangis. Dan dalam poket dia masa tu ada RM5 saja. Dan dia guna RM5 tu untuk dia beli nasi ayam dekat mak dia. Ini adalah dia punya big why. Kenapa dia boleh bangun semula. Okay? So apa yang ambil kabel dekat kakak tu. Kabel satu lagi tak? Kabel ni. Apa handphone Mama Wang ni? Okay. Apa yang dia buat? Dia kabel yang dekat Astro. Apa dekat Astro kabel? Puan bercakap dengan saya ke? Puan Haryati bercakap dengan saya ke? Tak. Okey. Apa yang dia buat? Lepas dia tutup kedai semua dan dia pinjam alung semua, dia memang bankrupt waktu tu, dia mula balik buat kek coklat, kek cheese leleh tu, dan dia ambil kat tapak pasar malam dan tapak nut pagi. Dia ambil dua lot dan dia menjual kek tu. Itulah lepas tu dia pergi belajar
Dia pergi belajar macam mana nak buat kek semua. Dia tambah ilmu lah, ilmu macam mana nak buat kek dan ilmu pemasaran dan juga keusahawanan. Kemudian lepas dia ada ilmu di dada, baru dia buka semula My Mom's Bakery. Mengambil nama atas kekuatan ibu dia. Okey? Kemudian daripada situlah dia berjaya. Dia start jual kat pasar malam, pasar pagi tu dia punya pendapatan dah 16,000. Jadi saya suka share dengan tuan-tuan dan perempuan semua kisah ini sebab kita boleh ambil sebagai motivasi. Kan? Sebab dia pun bukan ada pendidikan yang tinggi. Okey, sebab itulah kalau kita rasa produk kita yang terbaik tu tak. Kita kena cuba dulu, kena cari dulu, kena belajar lagi, okey. Apa kata dia betul nama dia N Idris. Okey. Dia kata nak berjaya pendorong utama ialah diri sendiri, bukan orang lain. Push diri kita. Kita yang kena buat. Sentiasa bercakap dengan diri kita yang kita kena buat itu, buat ini untuk berjaya. Maksudnya tak ada orang lain yang boleh push kita. Kita diri sendiri yang boleh push. Okey, kita kena bangun awal. Kalau kita nak jadi seorang usahawan, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. Kita tak boleh tidur mangkit pukul 10 kan? Maksudnya kita kena disiplin diri. Tanpa keberanian, impian tak akan menjadi kenyataan. Yang membezakan impian kita dengan orang lain adalah tindakan kita lah. Maksudnya, bila kita berjaya push diri kita untuk berjaya, so tindakan tu adalah kita, diri kita yang buat. Okey, bukan orang lain. Kita boleh kata, okey, aku nak berubah big Y kita sebab keluarga. Kita nak tambah pendapatan. Tapi sebenarnya benda yang membuatkan kita berjaya itu adalah tindakan diri sendiri. Tindakan kita sendirilah. Diri kita sendiri. Okey, contoh yang kedua. Siapa kenal wanita ini? Wanita ini dia cuma ada satu kaki. Ni masa saya kongsi dengan grup JKM untuk yang tim OKU, memang mereka pun menangis lah dan mereka jadikan Puan Zida Aziz ini sebagai pembangkit semangat. Okay. Dia bijak. Mula-mula dia jual ikan bilis. Dia dapat pendapatan sebulan RM50. Lepas tu apa yang dia buat? Dia cari konsep. Dia tak ambil banyak-banyak. Perniagaan. Dia cari konsep. Konsep dia kata macam kita kalau pergi Kedah, kalau tak singgah Pekan Rabu memang tak sampai Kedah. Okey, dulu ni kalau orang kata kalau tak pi Bukit Bendera memang tak sampai Pulau Pinang. Tak pi Gua Kelam, tak pi Padang Besar memang tak sampai Perlis. So dia ambil konsep, dia nak menjual semua barang-barang yang ada di Pekan Rabu Kedah. So apa yang ada kat Pekan Rabu Kedah? Ada ikan bilis, ada ikan kering, ada perencah, ada rempah cap-o. Sebab rempah cap-o adalah usahawan daripada negeri Kedah. Jadi dia jual paste tom yum. Paste tom yum tu daripada Thailand. Jadi bila dia jual tu, dia guna, kalau lepas ni tuan-tuan dan perempuan free, cuba tengok. Pasar Kedah. Dia menggunakan pasar Kedah. Okey, bukan dia menggunakan dia punya perniagaan tu pasar Kedah. So siapa yang nak order ikan bilis mata biru, okey nanti abang dekat dia. Dulu dia bila orang order, dia akan bagi tahu pembekal tu akan post. Tapi sekarang dah tak macam tu. Dia dah sewa rumah asing di mana dia ada semua barang-barang ni, bila orang order dia akan suruh staff dia packing. Dan dia mempunyai ramai pekerja sekarang. Tu JNT lah, pos laju, semua main kat rumah dia lah ambil barang, dia tak gaduh pi dah. Tempat tu untuk post. Okey. Ini sangat-sangat memberi inspirasi lah. Ada anak 4. Nampak? Dia mula-mula niat tu dia nak membantu suami dia. Okey. Apa kata dia? Dia kata kekurangan diri bukanlah penghalang untuk seseorang bangkit menggapai kejayaan dalam hidup. Sebab kata pepatah, hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih. Jadi dia tak jadikan kekurangan diri itu sebagai penghalang. Dia jadikan kekurangan diri dia itu sebagai satu semangat. Okey, dia tak nampak masalah, dia nampak peluang. Okey. Jika kita mahukan sesuatu, kita akan menyempurnakan dengan sedaya upaya kita dan demikian juga sebaliknya. Maksudnya kalau kita kata kita nak berniaga. Kita nak berniaga apa benda? Kita kena sedaya upaya lah buat. Jangan kata di mulut, hati tak ada.
Okey. Dan lagi satu, kita kena cinta produk yang kita jual. Okey. Okey. Ini dua, saya tengok lagi. Okey. Siapakah wanita ini? Kalau tengok dia ni, kalau tak nampak produk dia, memang kita tak tahu. Inilah founder Wanis. Kacang Wanis tu. Ini adalah founder dia. Sebab apa dia buat kacang je jual. Kan bila orang tak, jual kacang je boleh kaya, boleh jadi jutawan. Ya, dia jual kacang je. Dia punya prinsip tak perlu cakap tapi buat. Tak perlu lawan tapi buktikan. Nampak? Ini adalah produk-produk kacang wani yang dia jual. Okey. Rezeki Allah ada di mana-mana, perlu di mana-mana, cuma anda perlu ambil peluang. Kita kena pandai ambil peluang. Okey, kita tengok. Okey, nama dia Mawarni Namli. Wani snack. Okey. Saya suka makan kacang. Itu permulaan dia. Dia mula-mula dia duduk di rumah flat. Dia suka makan kacang dan dia tak bekerja. Suami dia saja bekerja dan dia cuba nak bantu suami. Tapi itulah permulaan. Dia kata dia nak buat benda yang dia suka makan. Sebab semua industri F&B makanan ni adalah satu industri yang dalam keadaan macam mana pun dia laku. Okay? So dia suka makan kacang, jadi dia nak buat bisnes kacang. Okay. Jadi pada tahun 2014 dia dapat idea nak bermulakan perniagaan snack berasaskan kacang. Lepas tu tahun 2020 waktu pandemik hari tu ni, waktu COVID, dia mengeluarkan produk ready to eat. R2E tu maksudnya ready to eat. Maksudnya dia pada waktu pandemik orang lain tak berani buat apa, tak berani buat keluar modal untuk berniaga, tapi dia berani. Okey, tagline dia apa? Tak perlu ketiak, tak perlu tiak dan feeling chef. Okey, terciptalah produk Wanis Food yang berkonsepkan cepat, mudah dan sedap. Ready to eat je. Buka dia punya balang tu boleh makan terus. Dia berjaya waktu pandemik. Sebab apa? Sebab semua orang duduk rumah. Tak boleh buat apa. So bila semua duduk di rumah, semua lapar. Anak-anak sat-sat buka peti ais, tutup peti ais. Sat-sat suami isteri sat-sat pergi ke dapur. Kan? Jadi dia waktu tu adalah waktu yang sesuai untuk dia menjalankan perniagaan, membesarkan perniagaan. Okey? Okey. Okey. Bisnes tu kacang je. Ni dia punya tagline. Bisnes tu kacang je. Kerja keraslah dalam diam-diam kerana untuk berjaya. Tindakan itu yang utama. Biar kejayaan buktikan siapa kita satu hari nanti. Kalau kita tak tengok gambar dia, kita pun tak tahu rupanya yang tu founder kacang wani. Dia ada 4 jenis kacang. Yang pedas, yang bulat, rangup, yang oil, yang perasa tom yum, semua ada. Dan dia punya balang-balang ni sebenarnya satu RM10 saja. Okey, dia jual sebab tu produk-produk macam ni kita kata produk pelengkap lah. Tak ada pun tak apa, ada pun tak apa, tapi kalau ada orang lagi suka. So kita kena jual pada harga RM5 atau RM10 ke bawah. Baru orang beli. Okay? Okay, next. Ni last untuk saya share kejayaan usahawan. Okay. Siapakah wanita kental ni? Siapakah wanita kental ni? Dia ada SPM saja dan suami dia ada Tijil College Community. Saya rasa di Jempol ke, daripada Jempol ke mana. Dia adalah founder Ketuk-Ketuk Aidilfitri. Satu syarikat yang jual biskut raya tanpa buat kuih raya. Dia pandai marketing. Dia memang expert buat marketing. Dan dia memang fokus pada marketing. Okay, ini adalah Puan Aisyah Raymond. Dulu HQ dia di Negeri Sembilan. Sekarang sebab dia kena balik Kedah, mak mentua dia sakit, so dia buka kilang di Pendang, Kedah. Okay, hebat wanita ni. Okay, ni. Jom buat duit raya tanpa buat kuih raya. Nampak? Ini dia punya tagline lah. Okay, sekarang ni, dalam tahun 2021 ni, ini adalah produk-produk killer dia yang memang dia buat. Dia punya biskut raya tu ada sepanjang tahun. Ada sepanjang tahun. Kita yang buat kuih raya jual masa raya puasa dan raya haji tak berani buat kuih raya waktu biasa.
kecuali untuk kita makan, tapi dia berani. Dan ini adalah produk killer dia lah, Mad About Nut. Apa yang istimewanya Mad About Nut ni? Sebab dia lebih kurang macam Florentine. Tapi dia menggunakan kacang ke kacang yang mahal-mahal. Sebab tu dia kata dia punya produk semua premium. Dia produk dia semua premium. Okey. Ini adalah cookies. Kita tengok lah cookies biasa je. Satu balang RM25. Tapi memang sentiasa habis. Yang hijau ni pandan. Yang ni coklat. Yang ni raspberry. Yang merah tu red velvet. Yang kuning ni adalah cranberry. Memang sedap. Dia pandai pemasaran. Dia pandai. So siapa yang bawah dia tak payah buat promosi. Sebab tiap hari dia buat promosi. Okay. Ini adalah produk dia yang terkini. Lamb, ayam perap dan juga kambing perap dan kuah black pepper. Okey, harga kambing dia 59.90 sen. Mahal. Tapi dia kata sebab produk dia adalah produk premium, so dia memang ada sasaran pelanggan dia. Sebab tu kita buat apa pun, kita buat produk apa pun, kita kena tahu produk kita tu siapa yang akan beli. Sebab tu saya kalau usahawan-usahawan saya daripada saya di KKBD dan juga College Community Seed dulu, saya suka first class kita akan ajak buat BMC. Dengan BMC tu kita dah tahu dah ada 9 canvas, kita kena isi semua 9 canvas. Sekiranya kita tak berjaya mengisi 2 canvas, kita dapat isi 7 saja. Maksudnya bisnes kita tu syok sendiri. Sebab itulah BMC tu penting. Okey? Okey. Okey, apa kata dia? Dia adalah founder Ketuk-Ketuk Aidilfitri. Okey. Kena tahu matlamat dan berniaga untuk apa. Kita kena tahulah apa kita punya matlamat nak berniaga. Saya berniaga untuk suka-suka fun for fun saja. Tak boleh macam tu. Kita kena ada matlamat. Okay? Kena berusaha lebih. Kalau orang lain kerja 8 jam, kita mungkin kena kerja lebih. Okay? Tak putus asa. Gagal sekali tak apa. 2 kali pun tak apa. Asalkan konsisten dan sentiasa kuat semangat. Dia ni dulu adalah trainer. Dia habis SPM, dia kena kerja untuk menyara 8 orang adik-adik dia. So dia kerja dengan KFC daripada duduk di bahagian belakang hinggalah dia jadi trainer untuk KFC. Kemudian dia berhenti, dia join Baker's Cottage Bakery. Daripada dia punya manager akan hantar dia pergi dekat outlet-outlet yang dah nak tutup dan dia boleh buat sale. Okey. Jadi bila situ dia ada pengalaman bekerja dan dia ada pengalaman pemasaran. Okey. Apa kekuatan KKF ni? KKF ni Ketuk-Ketuk Aidilfitri adalah menguasai pasaran setempat. Dia online pun dia guna, offline pun dia guna dan dia memang pakar pemasaran offline. Okey. Okey, next. Okey, baru kita nak masuk. Okey. Pemasaran. Dalam pemasaran 20 tahun dulu, 30 tahun dulu kan, masa saya belajar dekat UUM dulu, okey, ada 4P saja. Kalau yang mana yang student pemasaran, pensyarah pemasaran, mungkin you all pun tahu, ada 4P saja dulu. Ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Tapi sekarang ni bukan 4P dah, ada 7P. Okey, apa yang ditambah? Dia tambah proses, dia tambah physical environment dan dia tambah people. Dia tambah benda-benda ni. Benda-benda ni pun penting. People ni maksud dia orang yang menguruskan perniagaan kita tu. Yang frontliner kita tu. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, baru kita boleh nampak. Okey. Okey, harga. Kena pasti nilai produk kepada pelanggan. Kita jangan sesekali letak harga produk ikut suka kita. Kalaulah kita jadi ejen mamasak, kita jadi ejen tudung Nilofa. Kalau kita jadi ejen kepada produk online, ya tak apa, yang tu mudah sebab harga memang diletak oleh founder. Tapi kalau kita yang ada produk kita sendiri, contoh kita nak buat kek coklat moist. Okey, kita kena kira betul-betul, kena belajar betul-betul harga, macam mana kita nak perletakkan harga produk. Dia ada banyak teknik, banyak strategi, sama ada strategi markup,
margin, ikut persaingan yang selalunya kita duk buat ni, usahawan-usahawan kita yang usahawan-usahawan IKS selalu dia ikut harga persaingan, kan? Bila kita ikut harga persaingan, itu yang kadang-kadang buat kita rugi. Okey? Sebab persaingan dia dah lama dah dalam industri. Bila kita ikut dia, kita takut kita tak boleh cover produk, cost produk. Okay, so siapa yang dah ada produk, study lah, masuklah kursus untuk nak kira harga produk. Sebab untuk nak kira harga produk, kita kena tahu kos bahan mentah keseluruhan, kos peralatan keseluruhan, kos overhead. Kita kena tahu sebab kita ni selalunya terlepas kos overhead tu. Kadang kita jual dekat pelanggan, okey kita beli barang 50, kita jual 100. Kita dah kata kita untung 50. Sebenarnya kita tak untung 50 tu. Kita tak tolak lagi kos-kos yang tersembunyi. Okey? So, untuk perletakan harga produk memang kena belajar. Okey? Yang kedua, produk. Kena pasti produk yang boleh menarik perhatian pelanggan. Kita kena tahu produk kita tu, selain kita kata okey, kek coklat moist kita memang terbaik lah, tapi kita kena tahu juga macam mana kita nak attract orang suruh beli. Okey, masalah dia IKS kita ni, dia tak ada apa, dia letak dalam bekas SQ250, lepas tu dia letak sudu je kat atas tu. Tak ada apa stiker, tak ada apa semua yang buat orang teruja untuk beli. Okey, contoh kek coklat moist. Usahawan saya dia jual satu bekas SQ250 tu RM6 satu bekas. Lepas tu saya cakap dengan dia, you pi pasar raya, you pi beli kek coklat moist Samudra. Lepas tu cek tengok berapa harga. Cek tengok macam mana mereka bentuk stiker, size macam mana. So bila balik beli tengok, baru tahu. Kek coklat moist Samudra besar sikit daripada SQ250, baru harga dia RM3. Maksud dia, orang akan fikir dia nak beli yang RM3 atau dia nak beli yang RM6. Kalau dia beli yang RM3, dia dah dapat dah 2 bekas. Dia dah dapat dah 2 bekas. Dia dah dapat dah 2 unit kek tu. Daripada dia beli yang kita punya. Jadi kita kena alert benda tu. Okay, nanti kita tengok lagi. Lagi saya tunjuk dari sudut industri. Okay, promosi. Kena pasti masa yang terbaik dan jenis pemasaran dan saluran media. Kita kena tahu kadang-kadang promosi kita dah backdated dah. Ada orang tak tengok dah benda-benda tu. Okay, sekarang ni zaman apa? Zaman TikTok. Zaman YouTube. TikTok, cuba tengok TikTok macam mana. Cuba saya teruja tengok satu TikTok tu. Ellie Mazlin dia makan ikan talang acar ikan talang. Ya Allah, dengan tangan dia duk pegang nasi macam tu kan. Kita pun teruja. So kita nak macam tu. Kita kena tahu teknik pemasaran. Okey, silakan kembali. Okay? Kemudian tempat. Kita tanam pokok pisang tu. Kena pasti lokasi. Ada lebih kurang 8 batang pokok pisang. Aku tak pasti ni bakar apa, tapi batangnya ganteng banget. Jadi apa kata? Cik Fakrul? Cik Fakrul bercakap dengan saya ke? Cik Fakrul bercakap dengan saya ke? Bukan. Okey, tempat. Kena pasti lokasi terbaik untuk produk ditempatkan supaya mudah dibeli oleh pelanggan. Tempat pun adalah penting. Okey? Sebab kadang-kadang kalau macam kita masuk kedai pun, kita nak cari produk tu tak jumpa, kita jumpa produk lain dan kita akan beli produk lain. Tempat pun penting. Okey? Kena pasti individu yang paling sesuai untuk berhadapan dengan pelanggan. Ni orang ni yang tambah lagi 3 tu, salah satunya orang. Kita yang kita lupa, kadang-kadang produk kita memang dah sedap. Contoh daging masak hitam kita memang sedap, ayam madu kita sedap, nasi kandar kita sedap. Tapi orang yang menjual tu, yang mewakili kita menjual, orang tu muka masam, senyum pun tak mau, cengeng, silap sikit nak marah dekat pelanggan. Itu yang membuatkan kita punya produk tak laku. Bila orang tengok je orang budak ni jaga kita punya kedai, orang tak masuk.
Sebab itulah individu ni kita kena pilih yang paling sesuai. Okey, proses. Kena pasti kaedah terbaik untuk menghasilkan produk atau menyampaikan perkhidmatan dengan kos yang minimum. Kita kena tahu proses apa yang kita boleh guna dengan kos yang minimum. Okey? Untuk contoh katalah nak buat rempah. You nak beli rempah kasar, balik nak blender sendiri ataupun nak pergi beli dekat kedai saja. Kan? Beli kat Shopee saja memang ada serbuk, memang contoh serbuk Halia, serbuk jintan putih, jintan manis. Jadi yang itulah kita kena fikir betul-betul untuk kita nak buat satu-satu produk. Okey, last kali fizikal. Kenal pasti penampilan premis perniagaan dan lokasi untuk menarik pelanggan. Yang ni yang kadang-kadang silap. Ada usahawan saya tu, dia buat nasi lemak memang sedap, sambal dia memang sedap, semua memang sedap. Dia punya ayam, dia jual ayam pandan, bila dia goreng ayam pandan tu semua orang macam alah sedapnya bau. Tapi orang tak pi kedai dia. Sebab apa? Sebab fizikal gerai yang dia jual tu memang tengah duk menjual nampak anak lipas duk jalan. Jadi itu yang membuatkan orang geli, orang tak pi dah makan. Kadang-kadang berniaga tepi longkang, ayat longkang yang busuk. Okay? Jadi yang ni kita kena alert. Okey, apa itu pemasaran? Do the right product, right at the right place, at the right price. Everything must be in right marketplace. Maksudnya kita kena semua kena sesuai. Okey, baru kita boleh berjaya dalam memasarkan produk kita. Okey. Ini nanti boleh baca sendiri, yang ni dalam buku. Okey. Industri yang terkesan semasa pandemik. Tengok, dalam tempoh 2 tahun memang terkesan. Industri apa ni? Yang kerja swasta. Sangat terkesan. Okey, industri surat khabar ni, media ni, ada yang dah tutup. Kan? Okey, hotel, pelancongan, itu memang terkesan. Okey, kedai-kedai yang jual baju, kedai makan, tengok Malindo Air, dia memberhentikan dia punya pramugari dan juga pilot dia. Sebab dah tak mampu dah nak cover cost. Ini adalah antara industri yang terkesan. Okey, ada dalam kampung saya ni ada satu pasang suami isteri. Dia tahun 2020 tu masa mula-mula sekali tu dia sempat lari balik kampung. Sebab mereka dua-dua suami isteri diberhentikan kerja. So balik mai, apa yang dia buat? Nasib baiklah suami tu pandai buat burger. Okay. So dia buat burger di kampung. Bila dia buat burger di kampung, dia kena pandai lah. So dia buat grup WhatsApp apa semua. So lagi dia akan ambil order 1 hari sebelum. Jadi dengan macam tu dia boleh menanggung kehidupan dia. Kita jangan ingat macam tu. Kita jangan ingat bila terkesan saja kita semua tak boleh menjual. Okay? Sebab kita lupa. Sebenarnya walaupun ada pandemik hampir 2 tahun, tapi masih ada orang yang banyak duit, yang ada duit. Siapakah orang-orang tu? Orang-orang tu adalah 1.6 juta penjawat awam di Malaysia. Mereka ni walaupun tak pergi kerja, tapi mereka ada duit. Dan mereka suka membeli. Kan? Duit banyak, dah tak pergi kerja, duit ada di rumah. So, apa yang kita tawarkan, yang kita pandai tackle mereka, dia akan beli. Okay. Ini istilah orang industri. Jangan sepak duit, tapi kena kutip duit. Kita ni, selalunya kita sepak duit. Istilah, sepak duit maksudnya kita tak nampak peluang. Kita lalu kat tempat tu, kita tak nampak peluang. Kita lalu kat tempat tu, tempat ni tak ada orang jual ayak ni. So, kita biarkan peluang tu berlalu begitu saja. Sepatutnya kita kena kutip duit. Kutip duit apa macam mana? Buka satu gerai, jual minuman. Bila kita buka gerai jual minuman, orang pun beli. Bila orang beli, orang lapang. Bila orang lapang, kita boleh buat goreng pisang jual. Okey, kita tak pandai buat batter goreng pisang tepung tu. Okey, tak payah jual goreng pisang. Jual rumput lekor, bukan nak kena buat apa. Beli rumput lekor, goreng saja. Sebab itulah orang industri kata, kita ni kebanyakannya sepak duit. Kita tak kutip pun duit. Okey, datang dengan kepala, balik dengan kaki. Itu untuk siapa? Itu untuk warga asing, especially Indonesia. Dia datang dengan kepala lah, walaupun dia main naik tongkang,
Satu tongkang berapa ratus orang main. Dia main dengan kepala. Dalam fikiran dia memang dah ada ilmu. Ilmu apa tu? Okey, cuba tengok di Chowkit. Sampai 6 gerai buat ayak soya. 6 gerai jual ayak cincau. Okey, masa saya pergi mesyuarat dekat Kuala Lumpur 2-3 tahun yang lalu, ada satu makcik. Dia buat kari pap live. Mesin tu dia akan buat live. Dan orang akan tunggu berbaris nak beli kari pap panas-panas dia. Okey, usahawan kita macam mana? Goreng pagi pukul 5 pergi letak di kedai. Goreng pukul 3 untuk orang nak balik pejabat pukul 5. Jadi orang makan pun kari pap sejuk. Tapi depa kreatif. Dia ada, saya ingat masa tu dia ada 4 jenis filling. Ayam, daging, sardin, telur. Okey, so kita boleh memilih. Okey, dia jual masa tu dia jual 1 biji RM1. Besar sikit lah sebab dia guna mesin tu, lepas tu acuan dia besar. Dia kata dan orang sanggup tunggu. Dan orang sanggup bayar walaupun harga RM1. Sebab kita tengok live dia buat. Okey, kita kena tahu keperluan dan kehendak pasaran. Ini yang kita kadang-kadang usahawan kita tak alert benda ni. Apa keperluan, apa kehendak, dia campur je semua. So kita tengok. Okay. Perbezaan antara keperluan asas dan kehendak manusia. Perlu dengan hendak. Okey? Kalau perlu, diperlukan untuk terus hidup. Tapi kalau kehendak, dikehendaki untuk kehidupan yang lebih selesa. Contohnya, kita perlu rumah. Duduklah di rumah. Tapi kehendak kita nak rumah yang lagi besar, yang lebih selesa. Itu adalah kehendak. So kita ni kena tahu lah, kita ni nak keperluan ke, nak kehendak. Terhad dan mudah dipenuhi. Kalau kehendak tidak terhad dan sukar dipenuhi. Sama bagi setiap individu keperluan. Semua orang perlu. Perlu tempat tinggal, perlu makanan, perlu kasih sayang. Tapi kalau kehendak ni berbeza antara setiap individu. Kan? Okey. Makanan. Kita dari kecil-kecil dulu mak kita duk suap nasi. Bila mai besar, I tak makanlah nasi. I makan KFC saja. Itu adalah kehendak. Jadi kita kena tahu keperluan dengan kehendak. Mampu tak kita? Kan? Macam student saya dulu, bila dapat duit masuk je, tak makan dah nasi kat kafe. Dia makan KFC. Itu adalah kehendak. Okay? Kalau keperluan, tanpa keperluan asas, individu tidak akan dapat meneruskan kehidupan. Maksudnya kalau tak ada keperluan asas tu, kita tak boleh hidup. Okay? Tapi kalau kehendak, individu masih dapat meneruskan kehidupan walaupun kehendaknya tidak terjadi. Okey, kita kata kita teringin nak pakai kereta baru koyak plastik. Tapi kita tak mampu. Bila kita tak mampu, kita duduk lagi dekat keperluan asas. Pakailah MyV dulu. Esok-esok dah kaya mereka, belilah kereta baru koyak plastik. Okey. Nak berniaga apa di zaman pandemik ni? Okey, nak berniaga apa? Yang ni selalu usahawan-usahawan tanya. Masa mula-mula tahun 2020 tu kita teruk tu. Masa tu semua orang tak boleh keluar, hanya seorang ketua keluarga. Semua kebanyakan usahawan-usahawan saya semua PM tepi, cikgu nak berniaga apa ni, kami ni teruk dah ni. Habis dah duit simpan ni. Kita kena fikir apa yang boleh kita berniaga pada zaman pandemik ni. Waktu orang perlu makan. Orang tu ada kerja ke tak ada kerja, dia perlu makan. So F&B ataupun produk makanan adalah yang terbaik kita jual pada waktu itu. Okey, selain produk makanan, set hidroponik. Sebab apa? Sebab kerajaan kata semua dia menggalakkan kita buat aktiviti bersama keluarga pada waktu pandemik. Sebab itulah pada waktu pandemik, buku-buku pun mereka dah jual secara berleluasa di dalam FB. Okey, set hidroponik. Ada satu PTK yang saya ajak. Dia pun memang jual sayur-sayur fresh daripada hidroponik. Tak ingat dah di mana. Langkawi ke Kulim, tak tahu. Lepas tu dia ada, cikgu macam mana, siapa nak beli sayur kami kan? Siapa nak beli sayur kami lah ni, orang duduk di rumah. Okey, saya kata lah ni, buatlah set hidroponik. Jual benda tu, lepas tu jual benih, jual baja, jual racun. Bila dia buat package, dia buat package contohlah pada harga
200. Orang akan beli sebab orang tak payah beli apa dah. Orang tak payah beli baja sebab dalam tu ada baja dah. Dalam tu ada racun serangga, dalam tu ada biji benih. Dan dia ada set hidroponik. Jadi benda-benda ni orang suka lah sebab boleh buat aktiviti bersama keluarga. Pokok buah, pokok bunga, itu pun boleh jual masa pandemik. Sebab orang banyak aktiviti, orang tak ada banyak aktiviti. Orang nak duduk rumah, orang nak ada riadah bersama keluarga. Jual pokok bunga. Okey, ikan laga saja. Ada pun saya punya alumni jual ikan laga saja. Saya tanya dia, post lagu mana? Boleh dia tak boleh post lah ni. Tak ada masalah. Orang memang suka dan dia kata sale dia masa pandemik ni sangat-sangat tinggi. Sale dia sangat tinggi. Jual ikan laga tu. Sebab semua budak-budak yang duduk di rumah semua nak ikan laga. Okay? Jual ikan, barang basah. Okey, ada saya punya peserta tu dia hari biasa dia jual ikan sayur semua di rumah dia. Tapi dia kata bila pandemik dia teruk lah, dia kata teruk lah cikgu, ikan tak habis apa semua. Saya kata kita jangan lupa kalau bukan pemasaran online saja, offline pun kita boleh guna. Buat macam mana? Beli ikan, potong ikan tu elok-elok, bubuh dalam bekas putih tu dan jual pada satu harga yang orang boleh beli, orang mampu beli. Contoh, ikan ketui dia letak 2-3 ketui, basuh siap dalam bekas putih dengan harga RM10. Okey, ikan temenung dia packing siap dalam bekas tafufa tapi yang petak tu, dia letak ikan temenung 2 ke 3 ekor yang sederhana. Lepas tu dia letak kacang bendi, dia letak rempah kari, daun kari, bawang. Jadi dia letak dalam satu bekas tu RM10. Jadi orang mudahlah, orang pergi orang capai saja. Okey, hari ni nak buat gulai ikan temenung. Ambil saja bekas tu dan dalam tu dah ada semua. Dia tak payah fikir, sat lagi nak rampai apa lah dalam ikan gulai ni. Dah ada kacang bendi, dah ada bawang, dah ada rempah. Jadi macam tu lah, kita kena bijak lah dalam kita nak berniaga. Kita kena kreatif. Okey. Ni saya nak tanya. Kenapa Maggi melancarkan paste sambal tumis Maggi waktu pandemik? Sedangkan waktu pandemik orang tak berani nak lancar produk baru. Maggi dia lancarkan produk baru. Paste sambal tumis serbaguna. Paste ni kita tak payah masuk apa dah. Kita panaskan atau tak mau panaskan, kita masuk dalam kettle, masak ayak bagi panas-panas, lepas dia dalam tusat, lepas tu boleh makan dah. Kenapa Maggi lancar pada waktu pandemik? Apakah sasaran pelanggan dia? Lepas tu harga dia 30 gram ni yang bungkus kecil yang kat tengah ni, harga dia cuma RM1.50. Harga mampu milik. Okey, kenapa Maggi melancarkan pada waktu pandemik? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Kenapa? Memang sedap tuan-tuan dan puan-puan. Cuba pergi beli RM1.50. Makan dengan nasi panas-panas pun sedap. Buat sambal bilis, sambal telur. Okey, kalau you tengok YouTube dia, ada satu model tu dia masak telur hancur. Okey, dia panaskan sambal tu dan dia pecah telur 4 biji. Makan dengan nasi. Kita tengok pun wow, menyelerakan. Okey, paste ni kita boleh buat sambal telur. Lepas tu kita boleh buat mi goreng, bihun goreng. Kita boleh buat sambal sotong. Kita boleh buat kuah mi Bandung. Kenapa? Jimat masa lagi? Jimat masa ya, tapi itu bukan yang pertama. Harga murah? Okey. Apakah sasaran pelanggan dia? Apa target market dia? Suri rumah. Suri rumah ada masa banyak boleh masak. Orang bujang. Orang yang malah masak, kan?
paste ni boleh juga sapu di roti, buat filling sandwich, buat topping pizza, buat inti kari pap pun boleh. Okey? Okey. Kita tengok, kita cuba jawab persoalan ni. Okey. Ni. Sambal garanti menjadi, pasti senang hati. Yang kecil 30 gram ni harga dia RM1.50. Yang 60 gram ni harga dia RM3. Yang RM1.50 ni boleh 4 hingga 5 orang makan. Siapa target market dia? Okey, kita tengok iklan. Student, okey. Kita tengok dekat iklan, kita berlalu begitu saja. Tak ada apa pun makna untuk kita. Tak, sebenarnya bila iklan ni, dia adalah ada benda yang dia cuba nak sampaikan. Okey, target market dia adalah orang-orang yang kerja tu Grab, yang kerja Foodpanda. Sebab apa? Dulu ya Foodpanda gaji RM200 sehari. Tapi sekarang berdasarkan kajian yang dibuat, 70 hingga 100 saja. Cuba you tengok sekarang ni dekat pekan-pekan besar. Ya Allah, baju pink tu penuh. Dulu susah kita nak cari, tapi sekarang banyak. Sebab apa? Sebab ramai orang dah diberhentikan kerja. Kalau you tengok apa yang bawa motor tu, apa yang hantar Foodpanda kan, you tengok smart je, baju tuck in, kasut pun kasut smart, itu adalah mungkin pramugara. Okay, jadi mereka tak ada kerja dan mereka mesti mencari pekerjaan untuk menampung kos sara hidup. Jadi target market Maggi adalah orang-orang macam tu. Driver taxi, lah ni pun bukan ada dah Grab, bukan ada dah pendapatan yang banyak-banyak. So mereka ni adalah target market. Dan juga keluarga yang baru ada anak 2 orang, yang baru ada anak seorang. Sebab 30 gram ni boleh 4 hingga 5 orang makan. Okey, dia pergi buat kerja, dia pergi hantar, dia adalah Foodpanda kan. Okey, dia nak balik petang, dia telefon dekat wife dia. Ni abang nak balik dah, nak beli apa? So nanti wife dia kata, okey tak apalah, dia letak nasi saja, abang tolong beli paste sambal tumis Maggi yang 30 gram. Lepas tu beli telur. Balik dia masak, dia panaskan, dia pecah telur 4 biji. Contoh, dia dah boleh makan. Dia dah kurangkan dia punya perbelanjaan. Berapa ringgit saja. Benda ni RM1.50. Telur katalah sebiji 8 kupang. 4 biji 48 12 RM3.60. Campur yang ni RM1.50. Jadi berapa perbelanjaan dia untuk makan tengah hari? Tak sampai pun RM10. Macam tu juga, petang nak balik, okey abang beli lagi satu, beli mi 1 bungkus, beli fishball fish cake, beli sayur. Dah tak sampai RM10 pun boleh balik goreng mi untuk 4 orang makan. Sebab tu bila kita tengok iklan, kita mesti tahu siapa target market. Kenapa? Sebab cepat tadi yang kata cepat kan? Adakah sesuai? Adakah sesuai? Sesuai lah. Waktu pandemik ni, orang tak ada duit sangat, orang boleh makan sedap. Tak payah tambah rasa apa dah. Kalau kita pula nak buat, balik kita nak kena beli cili kering. Kita nak kena beli bawang. Kita nak kena beli belacan. Kita nak kena beli minyak. Kita nak kena beli bawang. Apa semua lagi kan. Maksudnya kita balik, kita nak kena blender. Kita nak rebus cabai, blender, nak masak, ambil masa yang lama. So, ini dia sangat sesuai untuk orang-orang yang sibuk. Orang eksekutif yang mana suka makan tapi tak reti masak. Ini adalah produknya. Harga 30 gram RM1.50 saja. Dan dia punya tagline tu, sambal garanti menjadi, pasti senang hati. Itu adalah sebab apa Maggi menawarkan produk pada waktu pandemik. Okay, kita tengok lagi satu. Roti pandan gardenia pun lancar waktu pandemik. Ni roti apa ni? Roti pandan kelapa. Kenapa lancar waktu pandemik? Mahal pula tu, RM5 8 kupang. RM5.80. Cuba teka. Macam tadi, siapa dia punya sasaran? Siapa dia punya sasaran? B40 ke?
Siapa dia punya sasaran? Ada siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Siapakah dia punya sasaran pelanggan? Tuan-tuan dan perempuan pernah makan tak lagi roti ni? Roti pandan kelapa. Sedap. Orang tua, okey, salah satu sebab. Roti pandan gardenia. Siapa target market? Target market dia adalah penjawat awam. Kaki tangan kerajaan. Duit banyak. Setakat RM5.80. Alah, apalah sangat. Itulah target market dia. Dia tak sasarkan B40. Dia sasarkan kaki tangan kerajaan yang 1.6 juta ni. Mereka ni ada duit. Bila buat keluar iklan macam ni, mereka akan pergi cari untuk beli. Dia memang sedap. Okey? Kenapa? Kenapa itulah. Sebab mereka ni ada duit. Okey? Adakah sesuai? Sesuai. Satu kedai runcit, dia cuma boleh letak 5 buku roti saja. Ya, roti viral, sedap sangat. Dia letak 5 saja. Itu bermaksud dia permintaan dia melebihi penawaran. Memang sedap. Saya suka kalau roti ni saya bakar atas pan biasa saja bagi dia ni sikit. Boleh makan macam tu tanpa letak apa-apa. Sebab dalam ni dah ada dah dia punya gula Melaka. Sebab tu dia sedap tu. Dia letak gula Melaka. Dia potong gula Melaka, kecil letak situ. Memang sedap. Ya, bakar lagi sedap. Harga RM5.80. Dia punya tagline, nikmatilah kemewahan rasa yang menyelerakan. Jadi bila kita tengok iklan dalam TV, kita jangan kata nonsense. Cuba tengok lah. Kalau siapa ada anak kecil, dia kalau nak mandi, dia nak shampoo kepala, dia nak shampoo rambut dia, dia pakai shampoo apa? Dia nak shampoo apa? Dia pakai baby oil ke? Dia pakai anakku punya ke? Kalau untuk anak-anak yang sekolah rendah apa semua tu, dia nak pakai apa? Shampoo apa? Dia nak pakai apa? Carrie Junior. Kenapa dia nak pakai Carrie Junior? Sebab budak-budak ni imajinasi dia tinggi. Dia kata masa dia mandi, dia shampoo kepala tu, dia sedang bermain dengan anak gajah. Dia tak nak pakai Baby Johnson. Dia nak benda tu. Sebab dia tengok dalam iklan, wow, dia mandi, dia duduk main ayak dengan anak gajah. Itu yang bila mak dia nak beli shampoo, dia terus pergi ambil Carrie Junior. Macam tu juga kalau kita pergi bawa anak-anak kita pergi 7E ke pergi supermarket. Okey, sebab semua hari ni baik, mama kata boleh beli ayak seorang satu. Dia akan pergi kat tempat minuman sejuk tu, dia akan ambil Ribena. Kenapa dia ambil Ribena? Kenapa dia tak ambil Vitagen? Kenapa dia tak ambil ayak gas ke apa ke? Tapi dia ambil Ribena. Kenapa? Strategi pemasaran tu. Strategi pemasaran yang sangat-sangat hebat. Kenapa? Kerana bila dia minum, dan Ribena mahal. Bila dia minum Ribena, dia rasa dia sedang bermain-main dalam ayak yang warna ungu dengan kartun-kartun. Dia akan rasa macam itu. Okay? Itu sentimen yang pemasar buat untuk nak tarik kanak-kanak. Macam tu juga KFC. Dia buat untuk dia nak tarik kanak-kanak. Sebab bila kanak-kanak nak makan, mak bapak kena ikut. Sebab tu kalau kita tengok baju kanak-kanak, crocodile kit, anakku lah, semua mahal. Mahal daripada baju kita. Tapi mak bapak kena beli juga sebab anak-anak suka. Okay. Ini baru kita nak masuk tips pemasaran. Kita kena tahu, yang pertama kita kena tahu kategori produk kita. Mass product atau premium product. Mass product ni yang buat banyak-banyak macam ni. Cuba tuan-tuan dan perempuan pergi waktu nak raya ke, pergi tengok dekat Tesco, dekat Giant, dekat Maidin. Cuba tengok. Biskut raya yang macam-macam ni. Yang satu balang RM9.98. Ini adalah mass product. Dia boleh jual pada harga yang murah sebab dia buat mass product. Okey, tudung telekung Siti Khatijah pun kita tengok dia boleh jual pada harga yang mampu orang milik sebab dia mass product. Tengok, ini adalah kilang buat biskut. Semua rasa sama, semua berat sama. Okey, so kita kena tahu
produk kita ni mass product atau premium product. Okay, tengok. Baskin Robbins. Semua orang mampu ke beli Baskin Robbins? Ada yang tak mampu. Sebab dia kata dia punya produk adalah premium. So bila premium, target market dia hanyalah kepada orang-orang yang ada duit. Okay? Ni, puan ni. Yang kek dia mahal ni. Dia adalah premium produk. Ni, tudung duck pun adalah premium produk. Ni yang tudung ni RM1,000 nah. Ni tudung ni yang dia pakai ni. RM1,000. Okay. So, mereka mengkategorikan produk mereka ni sebagai premium. So, kita ni bila kita nak buat satu-satu produk, kita kena fikir produk kita ni mass ke premium. Kalau premium, kita kena betul target market. Target market kita kena betul. Okay, kalau mass, kita macam bukanlah kata cincai. Maksudnya kita tahu apa, kalau orang mancing kan, dia tahu dia punya umpan tu untuk semua jenis ikan. Kalau premium ni kita hanya fokus kepada satu ikan saja. Okay, so kalau kita buat produk, kita kena fikir produk kita mass ataupun premium. Okay. Apa beza mass product dengan premium? Mengapa perlu keluarkan mass product? Mengapa perlu keluarkan premium product? Bila kita buat keluar mass product, jadi kita boleh kurangkan kos kita. Kan? Kita buat keluar banyak-banyak benda yang sama, sukatan yang sama, ingredient yang sama. Okey. Kalau premium, kita satu-satu. Sebab tu harga premium adalah mahal. Sebab orang membeli, orang sanggup membeli. Okey, macam satu ketika tudung Pareha yang ex-wife Fizo tu kan. Tudung dia orang berebut-rebut sebab tudung dia premium. Satu jenis tudung bersama dengan brooch untuk seorang saja. Jadi orang berebut-rebut. Itu kita panggil premium. Tapi kalau ikut saya punya pandangan, saya punya pendapat kat usahawan saya semua, saya kata lebih baik kita fokuskan kepada mass product. Sebab bila kita fokuskan pada mass product, kita dah tahu dah kategori mana. Okey? Lebih baik mass product tu kita sasarkan kepada T20 dengan B40. Maksudnya daripada golongan sederhana ke bawah. Biarlah mereka tu jual produk premium. Okey? Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua mestilah produk pelengkap. Produk kita mestilah produk pelengkap. Okey, apa maksud produk pelengkap? Complement product adalah produk yang memberi nilai tambah pada penawaran produk utama ketika kedua-duanya digunakan bersama-sama. Okey, apa produk pelengkap? Maksud dia kalau kita jual tudung, produk pelengkap kita adalah brooch. Dia melengkapkan. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Tapi selalunya orang akan cari produk pelengkap. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ini ada produk pelengkap. Sambal tumis, tahu, dia adalah produk pelengkap. Boleh makan nasi kalau tak ada tahu. Tapi kalau ada lagi sedap. Itu adalah produk pelengkap. Okey? Okey, ni. Produk pelengkap untuk pencuci muka. Toner, serum, apa semua pelembap kan. Dia punya pelengkap apa? Mask, scrub. Ini semua adalah produk pelengkap. Maksudnya produk utama, dia ada pelengkap kepada produk utama. Okey, tempe, jam, skaya, itu semua adalah produk pelengkap. Jadi kita kena tahu, sebab itulah dalam industri banyak produk pelengkap daripada produk utama. Produk pelengkap ni memang orang suka cari. Okey? Boleh ya? Okey, yang ketiga, produk kita mestilah single use. Single use ni maksud dia buka dan terus makan. Macam ni, sambal tumis ni. Single use. Orang lah tak suka dah beli produk yang double. Maksud dia, dia pakai separuh, dia kena simpan dalam peti sejuk ataupun dia kena simpan dalam bekas lain. Sebab orang tak suka macam tu. Sebab mungkin nanti akan rosak, kan? Akan berkulat. Jadi orang tak suka. Kita kena study dah orang sekarang dia suka yang single use. Sekali guna habis. Okey, contohnya Ibrahim. Nasi goreng kampung.
dalam nasi goreng kampung Ibrahim ni, kita cuma kalau kita pergi hotel kan, kita cuma panaskan air panas, lepas tu kita masukkan dia. Ataupun kita tuang air panas atas plastik dia. So, buka dan boleh makan. Orang suka macam tu sekarang ni. Okay, kita tengok contoh lagi. Ni. Hakak Maneh, ready to eat. Mudah, pantas dan sedap. Apa dia produk ni? Produk ikan bekasam. Ada yang ready to cook, ada yang ready to eat. Orang suka macam ni. Kalau cook pun, R2C ni ready to cook. Ready to cook ni pun bukannya cerewet-cerewet pun nak masak. Just goreng. Tapi yang bawah ni, bekasam daging ni memang ready to eat. Buka terus makan. Orang suka macam tu. Bila industri mengkaji, memang macam tu. Okay? Okay. Ini single use juga, ready to cook. Nampak? Sate frozen. Macam dulu KKSET buat sate frozen, Kiss Sate Cafe. Sebab tu kami punya produk laku. Sebab single use. Dalam satu plastik ni ada 10 cucuk bersama kuah kacang. So, orang semua keluarkan, panaskan dalam pemanggang ajaib, tuang kuah kacang atas sate tu, ready to eat. Semua orang suka yang mudah. Okay, Nani's frozen food. Macam tu juga ready to cook. Buat balik, letak sat bagi dia lembut dan goreng. Okay, ini adalah produk ketuk-ketuk Aidilfitri. Lamb shoulder, kambing perap dengan ayam perap. Okay, pun macam tu juga. Just cook sekejap saja atas pemanggang ajaib. Memang lembut dan sedap. Itu orang suka macam tu. Dan bila kita sasarkan macam ketuk-ketuk Aidilfitri ni, dia sasarkan kepada penjawat awam. Sebab tu bila letak harga RM59.9, memang tak ada masalah. Memang laku. Okay? Okay. Produk kita mestilah jimat masa. Jimat masa orang ni. Okay. Ni, saya tengok apa ni. Ni, yang segera-segera ni. Nampak? Nasi lemak segera, fried rice. Ni fried rice, ni nasi ayam kampung. Ni nasi goreng kampung, yang kat atas ni nasi goreng Cina asam pedas. Okey, ni tengok Adabi. Adabi ni memang pandai dah kan. Dia memang buat produk ni untuk sekali single use dan jimat masa. Semua ada. Sup siam, perencah sayur goreng, perencah ikan bakar. Okey, perencah ikan bakar dia, harga dia RM1.9 tu, RM1.90. Orang mampu beli. Orang nak bakar ikan, orang beli paste ni, dah boleh makan. Okay? Jimat masa. Tak payah nak kena beli cili, nak kena blender, semua tak payah. Semua dah ada. Okay. Ini produk yang jimat masa. Nampak? Semua ni jimat masa. Bubur, spaghetti aglio olio, bolognese, spaghetti mushroom. Ni semua jimat masa. Buka, just panaskan ataupun masuk dalam microwave saja. Okay? Sebab pelanggan suka macam tu. Pelanggan sekarang sibuk. Student sibuk. Pensyarah sibuk. Kaki tangan kerajaan sibuk. Tak ada masa nak kena beradun-beradun. Orang dah kata tak ada masa nak beradun. Okay? Ni produk jimat masa. Baju viral tanpa gosok. Sebab tu Sabela, masa dia perkenalkan produk dia, baju tak payah gosok. Allah. Dia sasarkan kepada siapa? Dia sasarkan kepada wanita berkejaya. Wanita berkejaya. Siapakah wanita berkejaya tu? Cikgu, pensyarah, jururawat, doktor, pekerja kilang. Ni semua golongan 5 usahawan. Ni semua golongan yang tak ada masa. Yang sangat-sangat sibuk. So dia suka cari produk-produk yang single use. Yang cepat, yang jimat masa. Okey, so bila ada baju Sabela ni, teruslah beli. Kan? Kemudian, pesaing kepada Sabela, Hasnuri. Okay. Hasnuri ni cadang, dia punya target market siapa? Dia punya target market untuk wanita berkejaya dan student. Tengok dia kata, saya nak cari baju kurung untuk pergi kelas, kerja, raya, bride. Ini semua untuk remaja. Lagi satu, baju Hasnuri ni, dia punya tagline apa? Hari-hari boleh pakai baju baru. RM50 je. Nampak? Bila dia buat keluar tagline macam tu, dan dia baju dia kebanyakan baju plain, orang suka. Dan
Masa dia diperkenalkan dulu, Sabella jatuh sikit dia punya sale. Dahas Nuri keluarkan produk dia. Okay. Produk kita mestilah affordable, mampu milik. Nampak? Ini adalah produk-produk daripada Adabi. Harga RM1.9 yang memang kita mampu milik. Student mampu milik. Student suka makan apa? Oden. Nampak dia dah keluar produk Oden. Dia akan mencari, dia akan duduk dan dia akan study. Ada sekumpulan yang akan study apa kehendak pelanggan. Okey, remaja bila mai zaman Oden, zaman steamboat apa semua tu orang suka makan. So dia akan try untuk buat keluar produk yang memudahkan. So inilah perencah Oden perasa tom yum. Okey. Perencah rendang. Okey. Perencah nasi goreng, perencah asam pedas. Okey, orang makan steamboat, orang suka guna asam pedas. Paste asam pedas Adabi sebab sedap. Oden pun orang suka pakai paste asam pedas. Jadi paste ni semua harga dia RM1.90. RM1.50. Jadi semua orang mampu milik. Student pun mampu milik. Bukan nak kena guna equipment yang payah pun kan. Masa ayat bagi mendidih, tuang dalam bekas, tuanglah koyak bekas ni dan tuang dalam air panas tu. So boleh dah makan. Nak makan apa? Nak makan dengan Maggi boleh. Nak beli sausage lah apa semua tu pun boleh. Makan dengan nasi pun boleh. Jadi dengan cara macam ni, jimatlah belanja. Okey. Ini produk affordable, mampu milik juga. Tengok nah. Okey. Dulu Mama Sap. Mama Sap adalah satu produk yang bagus, yang baik untuk kita nak cuba. Especially student. Student saya masa dalam kelas nak cakap pun payah sebab macam mah duduk dalam mulut. So dia present pun 5 minit, 8 minit duduk depan tu, duduk pusing sana, pusing sini, memang tak boleh cakap. Tapi bila dia dah habis belajar, masa dia LI, dia join Mama Sap dan dia jual kek Mama Sap, memang pendapatan dia banyak. Sebab dia kata apa, dia tak payah cakap pun, dia kata, tapi dia dah pandai bercakap. Bila kita suruh cerita pasal produk, dia dah pandai cerita pasal produk. Okey, dulu ni dia offer kek 1 biji. 1 biji harga dia RM40. Ada pecan butterscotch, ada Nutella cheese RM50. Ada kek coklat, ada red velvet, semua RM40 satu bekas tu. Tapi dia lagi bijak bila dia rasa ada setengah orang RM40 ni orang rasa mahal. Jadi dia buat satu kotak kek tu 2 flavor. Red velvet dengan pandan gula Melaka. Jadi dia jual RM35. Bila dia buat macam tu orang terus beli. Orang tak beli dah yang satu kek tu dalam satu kotak. Satu flavor. Tak. Lepas tu dalam 2-3 bulan ni dia keluar combo lagi dahsyat. Dalam satu kotak kek tu ada 4 flavor. Ada chocolate cheese, chocolate moist, ada red velvet, ada pecan butterscotch, ada pandan gula Melaka. Bila dia jual benda ni, orang lagi suka walaupun dia jual pada harga RM40. Macam saya satu rumah 6 orang, sekali hadap boleh habis. Daripada kita beli yang RM40 yang satu jenis. Contohnya kita beli pandan gula Melaka, satu tu RM40. Jadi kita makan pun tak habis, 2 minggu kita buang. Tapi kalau combo lagi dahsyat ni, RM40, 4 flavor, orang akan makan, orang akan beli sebab orang rasa dia mampu. Dan dia pun kita boleh sekali makan habis. Okey, ini adalah produk mampu milik. Okey, produk kita mestilah boleh bercakap sendiri. Kan produk tu jadi hantu tak? Dia boleh bercakap sendiri. Kita pergi dekat pasar raya, kita pergi dekat kedai, kita tengok. Okey, Munchies. Kita tengok Munchies ni dalam dia ada coklat. Kita tengok daripada dia punya packaging pun kita dah tahu. Yang ni untuk biskut, yang dalam dia ada cream crackers ni kan, yang ni untuk cicah makan macam tu saja. Tak payah tak butter lah apa semua. Okey, dia akan tunjuk siap-siap. Jadi produk kita tu boleh bercakap sendiri. Semua
kita tengok plastik tu, kita dah tahu dah produk ni produk apa. Okay, itu adalah produk bercakap sendiri. Macam ni. Pun produk ni dia bercakap sendiri. Kita tahu dah, kita tengok pakcik rambut putih ni, kita tahu dah ni mesti KFC. Okay, bila kita tengok macam M ni, kita tahu dah ini mesti McD. Okay. Apakah produk McD yang sekarang ni orang tunggu? Yang sekarang ni orang tunggu. Dia cuma keluar sekali je dalam setahun. Orang tunggu dan produk pesaing dia macam A&W, KFC, apa lagi, Burger King akan susah hati. Produk yang seakan-akan sama. Tapi memang menunggu produk tu daripada McD. Cuba teka. Tak keluar kan ni? Prosperity. Ada siapa-siapa boleh teka? Produk McD yang akan dikeluarkan ni. Semua orang menanti. Saya pun menanti. Walaupun di Jitra tak ada McD, tapi di Kulim ada McD. Yes. Semua orang menanti Prosperity. Sedap sangat ke Prosperity tu? Orang jual burger dan jual Prosperity. Tapi kita ni, sebab dalam minda kita di McD paling sedap. Kan? Jadi bila McD buat keluar produk ataupun Prosperity, dia cuma bubuh gambar. Produk tu dah boleh bercakap, yang boleh bercakap sendiri. Kita tengok. Ni yang sebelah ni rempah capo. Bila kita tahu dah kalau warna merah RM1 ni harga gambar ayam. Ni semua kita tahu. Kalau kawan. Okey, saya mengajak usahawan saya buat rempah. So memanglah masa ajak tu tulis macam ni lah. Dia jual macam ni juga. Jual macam ni juga. Jual macam ni. Kalau kita tak ada modal lagi pun, kita bungkus dengan plastik yang shining. Yang ni, yang 5x8, yang shine, yang siamari tu. Lepas tu buatlah stiker. Tempel kat atas ni. Barulah nampak. Okey, ni produk apa, ini produk apa. Macam ni kita, kalau kita nak pergi belikan, kita tak gaduh dah. Kita tengok pun kita dah tahu dah. Okay? Okay. Next. Produk kita mestilah ada daya jual. Produk kita mesti ada daya jual. Okey. Contoh dia Nanis Frozen Food. Nanis ni dia buat cucuk-cucuk tradisional Malaysia. Okey? Dia buat combo crispy. 4 jenis ni combo crispy lah. Ada kari pak pusing, ada cucuk kacang, ada sardine roll, ada samosa. Yang ni under crispy. Kalau combo family ni dia buat package, masuk macam-macam jenis kuih frozen. Jadi produk tu mesti ada daya jual. Sekarang dalam waktu macam sekarang ni, memang siapa buat kuih frozen memang sangat-sangat laku. Okay. Kita tengok. Okay, ada daya jual. Ni, produk mesra wuduk. Ada student saya, dia Indian lah. Lepas tu, dia kata dia suka lah jual benda-benda macam ni.